Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani buat semua. Seawal Nabi Adam AS dicipta, saat itulah penerokaan ilmu bermula. Dengan membaca segala petanda kebesaran Yang Maha Esa, maka terbinalah ketamadunan bangsa yang berjaya. Terima kasih saudara pimpinan majlis. Kombinasi intelektual kehakiman yang penuh bervisi. Div kehormat yang disanjungi. Seterusnya, saudara hadirin pewaris bangsa yang saya muliakan. Hadirin sekalian, sebagai anak muda yang memiliki visi futuris, saya menyahut lamaran berpidato pada hari ini dengan mengusulkan mauduk bangsa berilmu, bangsa berjaya. Sebelum melewati lebih jauh tutur bicara ini, izinkan saya definisikan frasa bangsa berilmu, bangsa berjaya. Ia membawa maksud individu daripada sesuatu bangsa yang mempunyai ilmu membawa citra kejayaan bangsanya, dan individu tersebut berjaya memberi impak yang positif kepada diri, keluarga, masyarakat dan nusa tercinta. Hal ini bertepatan dengan definisi berilmu oleh Smith dan Johnson, menganggap proses mencari ilmu sebagai satu proses komunikasi. Kerana dalam proses mencari ilmu, perlakuan membaca, berlaku pertukaran idea-idea antara penulis dan juga pembaca. Dengan kata lain, pertukaran ini membolehkan pembaca mengutip segala input bacaannya untuk melakukan sebarang pertukaran dalam kehidupan. Justru saya mengajak rakan-rakan dan sidang pendengar sekalian untuk menghayati wacana ini agar kita berjaya menjadi bangsa yang berjaya dan juga cemerlang. Hadirin sekalian, hijab pidato ini saya buka menerusi indikator pertama. Amalan pencarian ilmu melahirkan bangsa yang berjaya. Bangsa yang berilmu pastinya membibitkan bangsa yang berjaya. Agama Islam sendiri menggalakkan umatnya berilmu sehingga terbukti kelahiran ramai tokoh ilmuwan yang terunggul seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Razi, Al-Haytham, Al-Khindi, Ibnu Biruni dan pelbagai lagi. Kesemua tokoh-tokoh tersebut memulakan penerokan ilmu bermula dengan bacaan, sama ada bacaan lisan maupun bacaan alam, sehingga mereka dapat menghasilkan penemuan baru serta merubah suatu bangsa ke arah kejayaan. Ketika Barat berada di zaman kegelapan, perbezaan antara dunia Islam dan Barat boleh dikiaskan seperti langit dan juga bumi. Victor Robinson membuat perbandingan ini dalam The Story of Medicine dengan berkata, Eropah bergelap pada waktu malam, sedangkan Cordova bercahaya dengan lampu. Eropah kotor, sedangkan Cordova membina 1000 tempat mandi. Eropah dipenuhi serangga, sedangkan penduduk Cordova menukar pakaian dalam setiap hari. Eropah dipenuhi selut, sedangkan jalan-jalan di Cordova sudah bertar. Istana di Eropah dipenuhi lubang asap di bumbung, sedangkan bangunan-bangunan di Cordova tersegap indah. Tokoh-tokoh Eropah tidak tahu menandatangani nama sendiri, sedangkan anak-anak Cordova sudah ke sekolah. Tokoh-tokoh agama di Eropah
tidak tahu membaca risalah Kristian. Sedangkan ulama Islam di Cordova membina kutub khanah yang besar. Inilah buktinya bangsa yang berilmu tercegat menjadi bangsa yang berjaya. Sidang pendengar budiman, indikator saya yang kedua ialah melestarikan bangsa berilmu, bangsa yang maju. Sejarah telah mencatatkan bahawa negara Jepun, Amerika Syarikat, United Kingdom dan juga Jerman adalah antara negara dan bangsa yang maju kerana masyarakatnya sudah membina budaya literasi. Oleh sebab itu, amat wajarlah negara-negara tersebut maju dalam segala bidang, jauh mengalahkan negara-negara lain. Sedangkan selain menguasai perekonomian dunia, negara-negara tersebut juga dikenali menguasai bidang teknologi. Geliat kehidupan masyarakatnya juga begitu dinamik. Di samping memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, dalam erti kata lain, budaya literasi memiliki peranan yang begitu penting dalam membangun kemajuan sesebuah masyarakat dan juga negara. Dengan menjadi bangsa berilmulah kita menjadi tahu dan faham sekaligus memperoleh wawasan maupun pengetahuan baru tentang pelbagai perkara yang menyebabkan kita termotivasi untuk terus melakukan perubahan. Bukti tersebut dapat dilihat pada Jepun, sebuah negara yang hancur lebur dalam Perang Dunia Kedua akibat dibom atom oleh tentera sekutu pada 6 dan 9 Ogos 1945. Jepun kemudiannya dengan mengirim mereka ke negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan juga negara-negara Eropah. Hasilnya, Jepun berjaya membangunkan kembali negaranya dari hancur. Tidak cukupkah semua ini sebagai bukti bahawa bangsa yang berilmu akan lahirkan sebagai bangsa yang berjaya? Hadirin sekalian, beralih kita kepada hujah saya yang terakhir di bawah lembayung kata bangsa berilmu, teknologi terkuasa. Berbalik kepada era moden, bangsa berilmu telah menjadi penanda aras utama kepada pencapaian luar biasa beberapa negara kuasa ekonomi, khususnya dalam bidang sains dan juga teknologi. Kuasa ilmu telah mengangkat negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan untuk terus berdaya saing dalam pasaran teknologi moden. Jepun amat cukup dikenali dengan kekuatan rakyatnya berilmu yang memang sukar ditandingi oleh kuasa-kuasa besar, hatta Amerika Syarikat sendiri. Sebut sahaja Toyota, Mazda, Mitsubishi dan Honda membuktikan bahawa teknologi automobil Jepun terhasil daripada sikap bangsanya yang berilmu. Manakala dalam persaingan telefon pintar, jika rakyat Amerika berbangga dengan jenama Apple, rakyat Korea Selatan pula mampu berbangga dengan penghasilan telefon pintar Samsung yang telah berjaya menawan pasaran dunia. Begitulah petunjuk hebat hasil penjanaan ilmu kerana bangsa yang berilmu, teknologi terkuasa, bangsa berjaya. Hadirin yang penuh bervisi, sebelum kata mengunci bicara, sebelum langkah mengundur pergi, kesimpulannya, ayo bersama-samalah kita
membina bangsa yang berjaya. Kerana dayung sudah di tangan, sampan sudah di air. Tinggal lagi usaha kita untuk mulakan langkah pertama. Percayalah, bangsa berilmu, bangsa berjaya. Bangsa berjaya, kebanggaan dunia. Sekian, terima kasih. Arjuna permisi. Arjuna Bestari mohon permisi.